Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu datang lagi. Untuk kali ini kita akan membincangkan tentang fungsi bab tingkatan 4, bab 1, part 2. Last time bila cikgu buat video yang kali pertama, cikgu membincangkan tentang situasi kehidupan sebenar dan juga ujian graf mencancang. So, kalau untuk video ni, cikgu nak cepatkan kita punya proses untuk perwakilan graf dan tata tanda fungsi. Bermakna kalau kamu nak tahu fungsi, nak jadi expert pasal fungsi, basic thing kamu kena tahu ni semua sebelah kiri ni. So hari ni kalau insyaAllah kalau kita sempat, kita akan cover fungsi tak tertarikh, objek image, domain, kodomain dan juga julat. Kedua-dua ni iaitu fungsi diskrit dan selanjar, juga fungsi mutlak, ya, fungsi mutlak yang macam ni lah. So ada nilai kat dalam dia. Ini adalah fungsi mutlak, semua nilai dia akan jadi absolute, iaitu bernilai positif at the end. Kalau graf pun dia akan duduk kat kawasan positif sahaja. Itu fungsi mutlak ataupun graf fungsi mutlak. So, yang ni pula adalah ujian garis mencancang. Garis mencancang maksudnya bila yang last time kita buat kan, bila satu-satu garis tu bertemu dengan ni garis dot-dot-dot ni, iaitu garis mencancang. Yang dot-dot ni adalah garis mencancang. So, dia ada satu titik saja, maka dia adalah fungsi. Dan jika dia bertemu dengan, biasanya dia akan bertemu dengan nilai kuadratik. So bila kita buat macam ni kan, so kita akan dapat dua titik yang bersilang kat sini. Kita punya garis mencancang kita tu dengan persamaan kuadratik. Ini persamaan linear, yang ini kuadratik. So kalau ada dua dot, maka dia bukan linear. So kita dah siap ya ujian mencancang ni. And then jom kita teruskan. Kita akan buat fungsi tidak tertarikh. Okey, untuk fungsi tidak tertarikh ya. Okay, untuk fungsi tidak tertarikh, cikgu nak kamu faham bahawa penyebut bersama, dia punya penyebut kat bawah mesti sama dengan kosong. Bermaksud 3 darab apa dia dapat kosong. So X tu mesti darabkan dengan 3, kita akan dapat kosong. Macam tu. So apakah nilai X? Dalam kes ni, X kat sini darab dengan apa? Kosong. Darab dengan kosong lah, jadi kosong. So X kita adalah kosong. Maka cara nak menjawab soalan macam ni, fx, kita akan cakap ya, fx menjadi tidak tertarikh apabila x sama juga kosong. Macam ni lah cara menjawab dia. Okey, jom kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh pertama dah siap, contoh yang kedua. Kita diberi gx sebagai yang tersebut ni. Kemudian jom kita tengok satu kat bawah ni apa-apa pun mesti dapat kosong. Bermakna kita ada 1 tolak dengan 2x mesti kosong. So tolak 2x sama juga dengan tolak 1. X sama juga dengan tolak 1 per tolak 2. So 2 cikgu bawa pergi belah kanan, dia akan jadi darab negatif 2, bawa pergi sebelah kanan, dia akan jadi bahagi negatif 2. So cikgu akan dapat ini sebagai 1 per 2. Ya, kita kecilkan. Bila X sama juga 1 per 2, cuba kamu masukkan dalam persamaan ni. 1 tolak 2 kalikan dengan 1 per 2, maka kamu akan dapat 1. So 1 tolakkan dengan 1, kita akan dapat kosong. Alright. So betul lah. Maka kita tulis kat sini Gx adalah bersamaan, menjadi tidak tertarikh apabila X sama juga 1 per 2. Macam tu ya. Ini adalah fungsi. Okey, untuk seterusnya, kita belajar pula berkenaan dengan fungsi nilai mutlak. Disebut je absolute function itu, maksudnya fungsi nilai mutlak, maknanya kita akan berdepan dengan ni. Tanda mutlak ada tu. Mutlak ni maksudnya absolute. Jadi apa pun yang akan keluar daripada absolute ni nanti adalah bernilai positif. Maka, maka fx kat sini, cikgu just translate balik nilai sini, fx dipetakan kepada 3 tolak 4x menjadi fx sama juga dengan absolute 3 tolak 4x. Okay. Kemudian nilai fx ni macam biasa, dia adalah 11. Sebab kita ganti sini, maka kita akan dapat 3 tolak 4x. Macam tu ya. Terusnya kita nak hilangkan tanda absolute ni, maka hilangkan tanda absolute, kita akan dapat tambah tolak
11 kat sini. Kemudian kita akan dapat juga sini balik asal 3 tolak 4. Tulis balik je. Apa kat dalam ni lah. Okey, so kita akan dapat daripada sini dua nilai X kita, iaitu yang pertama, cikgu tulis dengan color lain ya. Okey, yang pertama bila 11 tambah dengan, yelah kita buat 11 tambah ya. Sama juga dengan 3 tolak 4X kan. So, tolak 4X sama juga dengan 11 tolak 3 sebab ni positif 11 kan. Kita ambilkan tambah tadi ya. Jadi positif 11 lah. So 11 tolak 3 kita akan dapat 8. Negatif 4X. So X adalah 8 bahagi negatif 4. Mana jawapan dia adalah negatif 2. Sorry tak cukup ya. Dekat sini sebelah lagi. Kita akan dapat negatif 11. Sebab kita ambil ni ya. Dia negatif 11. Tolak 3 sama juga dengan negatif 4X. So yang ini dapat negatif 14. Sama juga negatif 4X. And then dia akan jadi X sama juga dengan negatif 14 per dengan negatif 4. Kita akan dapat jawapan dia positif. Berkecil kali-kali 2. Kita akan dapat 7 per 2. So X adalah 3, 1 per 2. Macam tu. Jadi kesimpulannya, untuk menjawab soalan ni, jika fx kita, apakah nilai X kita jika diberi fx kita bernilai 11, maka kita akan dapat dua jawapan. X adalah, cikgu tulis atas ni sebab tak muat lah. Oleh itu, X adalah negatif 2 dan X juga adalah 3, 1 per 2. Okay. Seterusnya, cikgu biar kamu je lah jawab yang ni. Cara dia sama je macam yang kat sebelah. Cayo. Seterusnya, kita akan melakar graf fungsi nilai mutlak tadi. So, bila kamu dah ada nilai mutlak, dah pandai cari X segala bagai. So, kita akan diberi pula satu soalan yang macam ni. Lakarkan graf fungsi nilai mutlak berikut dan tentukan julatnya. Okey. Untuk mendapatkan lakaran graf fungsi, mula-mula kita nak buat yang ni. Pertama, kita ada beberapa step yang memang kita kena follow lah langkah penyelesaian dia. Okey, tengok baik-baik. Pertama sekali, step pertama, lukis spasi X dan Y kamu dengan range yang baik lah. Sebab di sini dia bagi, kalau nak tengok siap-siap kat sini, X dia adalah bernilai negatif 2, sehingga negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan 3. Ni semua ni termasuklah kat dalam nilai X kita. So, kita buat table lah. X dah ada. Kemudian nilai Y kita iaitu nilai GX. GX tu duduk dekat paksi Y. So, nilai dia adalah absolute, nilai absolute X tolak 1. So, kamu boleh masukkan nilai X tu kat sini, kemudian calculate untuk dapatkan setiap satu nilai kat sini. Cikgu akan tunjukkan kat sebelah. Kemudian, mula kamu tengok step kedua. Step pertama dah siap. Step kedua, gantikan. Apa kita nak ganti ni dalam fx kita? Mula-mula kita gantikan, kita tak payah ganti semua ya. Untuk mempercepatkan proses, sebab yang ni adalah graf garis lurus. Jadi cukup seandainya kamu lukis 2 atau 3 dot yang important. So contoh ni macam ni ya. Kalau cikgu akan ambil yang ni, yang awal ni dengan yang hujung ni. Masukkan mula-mula, gantikan nilai negatif 2 ni dalam fx. Kemudian cikgu akan gantikan 3 pula dalam fx. Bila cikgu dapat 2 dot yang important tu, koordinat untuk kedua-duanya ni, bila X negatif 2, kita dapat fx dia ataupun Y dia berapa. Ni pula kalau kita gantikan 3, X sama juga 3, kita akan dapat Y, titik koordinat X dan Y masing-masing kat sini. And then kita boleh gariskan terus. Kemudian dekat sini kita boleh samakan fx kita ataupun Y kita sama juga dengan kosong dalam persamaan dia bagi ni. Dalam kes ni kita ada GX. GX sama juga dengan kosong. Kemudian kita boleh mencari pintasan X pintasan X. Last but not least, langkah kelima, sambungkan je titik-titik kamu tu, ambil pembaris Z, sambung, dapatlah maka je graf garis lurus fungsi nilai mutlak. Dan tentukan julat. Kemudian lepas tu cikgu akan ajar macam mana kamu boleh tentukan julat. Okey. Jom kita try soalan nombor 1. Sebab nombor 2, sah-sah cikgu akan tinggal untuk kamu buat. Jom kita buat sekarang. Untuk nombor 1. Okey. So, kalau kita nak kena lukiskan paksi X dan Y, pertama kita perlu tahu nilai.
kita punya paksi Y iaitu GX kita. Dalam kes ni kita ada GX sebagai absolute, X tolak 1. Sama juga mula cikgu pakai sama juga dengan GX kita. So kita nak tahulah ni GX lah, sama juga GX. So kita nak tahu GX kita bila X kita adalah 1. So bila kita masukkan 1 sini, maka kita akan dapat 1 tolak dengan 1. 1 lah pula, negatif 2. Okey, negatif 2. Okey, negatif 2 tolak dengan 1, maka kita akan dapat negatif 3. Bila kita ada absolute, nak hilangkan nilai absolute, kita hanya ambil nilai dia sebagai positif 3 kat sini. So, GX kita bila negatif 2, kita akan dapat GX sebagai 3. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, bila GX adalah bila X kita 3, maka GX kita akan jadi apa? So, ni 3 tolak 1. Ni cikgu dah ganti siap-siap nilai 3 tu. Kemudian kita akan dapat 2. 2 lah. Jawapan dia adalah 2. Okey. Sini pun boleh kalau kamu nak gantikan dia sebagai kosong untuk cari pintasan. Okey, yang tu sekejap lagi. Sekarang kita dah ada 3, 2. Jom kita lukiskan paksi kita tadi. Okay, lupa pula cikgu nak bagi tahu ini adalah step pertama, ini adalah step kedua bila kita ganti masuk nilai X sama juga negatif 2. Dan ini adalah step yang ketiga, iaitu kita cari nilai kita punya GX bila kita masukkan X kita sama juga dengan 3 ke dalam persamaan. So, kita dapat 2. Okay, ini step pertama dah siap, step kedua dan step ketiga pun dah siap. Kemudian seterusnya kita nak kena cari step keempat, iaitu mencari pintasan Y. Kalau pintasan Y pula, pintasan X. Kalau kita nak mencari pintasan X, maka kita kena buat GX tadi bersamaan dengan kosong. Dalam kes ni GX kita adalah absolute. Oops, tukar color. Apa merah tiba kan? So absolute X tolak 1 sama juga dengan kosong. Bukakan nilai absolute tu, kita akan dapat X tolak 1. Kosong tu tak akan nak tambah tolak kosong, kosong lah juga kan. So tulis je kosong. Kalau tak nak keliru pun buat macam ni pun okey je. Kemudian X sama juga dengan tolak 1. Ya. Okey, ni adalah nilai X kita sama juga X kita sama juga negatif 1. Bila kamu nampak tak, bila GX kita setkan sebagai kosong. Salah, bukan kosong kat sini Oops, salah sedikit. Cikgu padam. Bukan kosong kat sini. Murid-muridku. Kosong dia dekat sini. Bila GX kita setkan sebagai kosong, maka kita akan dapat X kita sebagai negatif 1. Okey. So, 4 step kita dah buat. Kita hanya perlu melukis graf kita. So, graf kita berbunyi begini. Nampak dia macam ni, berbunyi dah pula. So, X adalah negatif 2, negatif 1 dan 3. So, negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Okey, dan 1, 2. Tambah sikit lagi. 3. So, sini 3. And then dia kata negatif 2, 3. Negatif 2, 3. 1, 2, 3. Sini. Kalau ada. So, negatif 2, 3 kat sini. Negatif 2 and then 3 kat sini. Ini 3. So, kita akan dapat garis yang ni. Bukan garis, koordinat dia macam ni. And then yang ni negatif 1, kosong. Negatif 1. And then Y dia kosong kat sini. Seterusnya 3, negatif 2. So, 3, negatif 2 kat sini. So, bukan negatif, positif 2 ya. 3, positif 2. So, nilai dia kat sini. Alright, bila kamu dah ada garisan macam ni, just sambung saja. Boleh tak pergi bawah? Tak boleh. So, kamu sambung naik ke sini macam ni. Okey. Nah. Ini adalah garisan untuk graf fungsi nilai mutlak. Kalau kamu perasan, dia duduk kat bahagian atas. Tak nak duduk kat bawah. Okey. Tada, siap. Okey, maka julat untuk garis ini adalah bermula. Julat dia maksudnya dia punya Y ataupun GX dia lah dalam kes ni berada di antara yang paling kecil sekali adalah 0, paling besar sekali adalah 3. Ini adalah nilai julatnya. Okey, terjawab. Siap. Selamat mencuba.